Tetapi Allah juga berikan kita ujian. Dan ujian yang Allah nak beri ni, yang utama dia punya konsep dia, Allah mahu kita menjadi manusia yang sentiasa merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tak jadikan bulan puasa sepanjang tahun. Allah jadikan bulan puasa hanya 30 hari. Bayangkan Allah jadikan bulan puasa sampai 3 bulan, sampai setahun. Apa kita rasa dengan puasa? Biasa je puasa. Setiap hari pun kita puasa. Setiap hari adalah Ramadan. Setiap hari adalah ada Qiyamul Lail, dan setiap hari ada Lailatul Qadar. Ini jadi benda yang biasa. Tetapi bila kita menunggu selama setahun baru berjumpa bulan Ramadan, kita pulun sungguh-sungguh bulan Ramadan tersebut. Sebab kita rindu nak berjumpa dengan Ramadan. Begitu juga para ulama ada yang menyatakan hukum makruh untuk kita pergi ke Mekah buat umrah, berada di Mekah, berada di Madinah lama-lama, duduk 2 bulan, duduk 3 bulan. Kenapa? Sebab dia akan menjadikan diri kita malas lagi nak pergi ke masjid. Orang tanya kenapa tak pergi masjid, kita akan kata, alah tak apa, aku duduk di sini 2 bulan, esok boleh pergi lagi, lusa boleh pergi lagi. Tapi orang yang pergi 2 minggu, pergi 10 hari, setiap hari dia akan berada di depan Kaabah, setiap hari dia akan bertawaf, setiap hari dia akan mencari pahala dia pulung, dan dia akan balik, dia akan rindu lagi untuk datang berjumpa dengan Allah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah latih Nabi kita untuk sentiasa merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah latih untuk Nabi rindu kepada Quran. Kita rindu tak kepada Quran? Muhasabah diri kita, kita baca ataupun tidak Quran dalam sehari. Kita buat geruk ataupun tidak untuk pastikan kita setiap minggu khatam 1 juzuk Al-Quran. 30 minggu 30 juzuk Al-Quran. Boleh buat sahabat-sahabat sekalian, supaya kita konsisten. Saya pun ada grup dekat Surau Saliki, buat apa dia panggil grup Al-Quran ini. Seminggu 1 juzuk. Kita cari 30 orang sahabat-sahabat kita. Dan sudah 4 kali kami khatam Quran bersama-sama. Lepas khatam kami akan adakan kenduri. Kami kutip duit, kami bagi berah, kami bagi sumbangan kepada fakir miskin dan sebagainya. Supaya nikmat yang Allah beri, dengan kita mampu khatam Al-Quran 30 juzuk, kita mampu beri pula sumbangan kepada orang lain, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah kerinduan dalam kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia rasa down, dia rasa letih, dia rasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak jadi malas. Dia tidak jadi orang yang depres, buruk, nak bunuh diri dan sebagainya. Tetapi apa yang Nabi SAW buat, dia gandakan ibadah, supaya Allah jumpa semula dia, supaya Allah ingat semula kepada Nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, surah Duha, ayat yang pertama, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah kita baca sama-sama dalam surah Duha ini. Sebab rutin saya mengajar dekat surah, sebelum saya mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, saya akan bacakan surah ini bersama-sama dengan jemaah. Moga-moga kita dapat pahala daripada setiap huruf Al-Quran ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita baca bersama-sama surah Wadduha, surah Wadduha. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Antara perkara kedua yang disebutkan oleh para ulama untuk membuktikan bahawa wahyu dan Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi yang menulis sendiri, Nabi yang mencipta idea sendiri kepada Al-Quran ini, Nabi tak perlu tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak perlu tunggu kedatangan Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi hanya perlu untuk berfikir dan buat tafsiran ataupun ayat-ayat Al-Quran ini sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi cukup merindui Jibril. Nabi tunggu Jibril hinggalah Jibril datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang nak bawa wahyu. Nabi kata, laqad aqta'ta ya Jibril, kamu dah lambat Jibril, ke mana kamu menghilang? Adakah kamu dah benci? Adakah kamu dah tinggalkan aku? Aku rindu kepada kamu. Jibril berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu rindukan aku lebih rindu kepada kamu. Aku lebih mencintaimu ya Rasul. Walakinni abdul ma'mur, tapi aku ini adalah hamba suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza bu'istu nazaltu, bila aku diutuskan barulah aku turun. Dan ayat ini sama dalam surah Al-Maryam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya. Ayat ini saya mengajar surah Maryam dekat surah Salikin. Jadi apalah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, kami tidak turunkan wahyu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril nak turun pun perlu mendapat permit daripada Allah. Maka Jibril kata, Muhammad, aku datang ini suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun rindu nak berjumpa dengan Nabi, tapi Allah minta untuk aku hold dulu, biar Nabi bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah turunkan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bercerita tentang rindu ni. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut Allah suka melihat kepada hamba Allah yang berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka melihat hamba Allah yang sentiasa bermunajat, menangis, minta Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa dia, terima doa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta Allah ampunkan. Allah suka. Hingga malaikat pun, sahabat-sahabat sekalian, dah tak tahan dah tengok seorang hamba Allah ni menangis, merayu tiap-tiap malam, setahun dah minta. Dia jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat. Dia berkata kepada malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu, dah setahun dah dia bertaubat, dah setahun dah dia meminta, berdoa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan hajat dia. Ya Allah, kami para malaikat pun dah tak tahan dah. Hati kami semua sayu. Rasa dia ni dah patut dah Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan doa-doa dia.
Tapi Allah kata lain, sahabat-sahabat sekalian. Allah lebih menyayangi kita. Hingga ada ulama sebut, kalaulah di hari akhirat nanti Allah bagi pilihan, siapakah yang akan menjadi hakim untuk menghakimi kita, mengadili kita, siapa nak jadi hakim nanti? Kalau Allah bagi pilihan kepada kita, siapa yang kita pilih nak jadi hakim kepada kita? Adakah Allah ataupun manusia-manusia yang lain? Ulama berkata, kalaulah aku diminta untuk gantikan ibu bapa aku, untuk mengadili aku berbanding Allah Subhanahu wa ta'ala, aku pilih Allah. Kerana Allah lebih pengasih, Allah lebih penyayang daripada segala-galanya. Bila malaikat mengadu kepada Allah, Allah tengok ni, hambamu ni bersungguh-sungguh. Allah berkata, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya biarkan dia. Aku suka melihat dia merayu, aku suka melihat dia bertaubat, aku suka melihat dia menangis. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala nak hukum kita, bukan Allah benci kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada kita yang sentiasa seronok, rindu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata, bayangkan kalau Allah bagi kepada kita doa dimakbulkan, adakah kita akan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Teringat kawan saya seorang ibu, seorang guru wanita. Saya bersekolah di SMK Permata Tok Jaya. Saya ada seorang kawan, bukan di sekolah ni lah, sekolah lama. Anak dia menagih dadah. Dia kata sejak anak dia menagih dadah lah, barulah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah dia boleh untuk bangun malam minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan musibah, dengan ujian, kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah suka. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, saya ni tak ada jam kat depan ni, jadi takut terlajak. Jam ada kat belakang, pukul 7.58. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada ayat yang pertama. Ayat pertama berbunyi, wadduha wal-laili idza saja. Demi waktu duha yang datang dengan cahaya yang begitu gilang gemilang, yang terang benderang, dan demi waktu malam yang menyelimuti gelap pekat segelap-gelapnya. Maka ada para ulama, ada yang mentafsirkan dengan perkataan bahawa ayat surah Duha ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang keberkatan waktu duha. Siapa yang nak rezeki dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kena salat duha banyak-banyak. Siapa yang nak kaya, kena cepat bangun pagi dan nikmati awal pagi, kerana keberkatan datang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang menyebut sesungguhnya duha adalah magnet kepada rezeki. Siapa nak kaya, solat duha. Siapa nak kaya, kena bersedekah banyak-banyak. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaliti begini agak bahaya kepada kita sebenarnya. Walaupun tak salah, dia betul, tetapi dia perlu diperjelaskan secara baik kepada semua, supaya kita tidak jadi manusia yang anggap zero kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah bersedekah lama, tiap-tiap hari kita bersedekah subuh, tapi tak kaya-kaya pun. Kita dah solat duha lama, kita menyaga ni, solat duha banyak kali dah, tapi tak kaya-kaya pun. Orang Cina tak solat duha kaya. Lalu kita pun akan rasa something wrong dengan hadis Nabi SAW. Kita tak percaya dengan janji Allah. Esek kopi tak apalah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita bertanya rahsia dia nanti. Ulama menyatakan kekayaan dalam konsep ibadah ni ada dalam Islam, tetapi semuanya merujuk kepada kekayaan jiwa, merujuk kepada ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ganjaran di hari akhirat, syurga dan sebagainya. Bukan untuk habuan dunia, bukan material, bukan duit semata-mata. Sebab itu kita kena perjelaskan betul Allah Subhanahu wa ta'ala boleh beri kekayaan, tetapi kekayaan akhirat, kekayaan jiwa. Nabi SAW
Sebut ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah pokok tamak di tepi di luar daripada rumah dia, dihamparkan tikar, ditidur atas tikar mengkuang begitu, pelepah tamak. Dia bangkit daripada tidur berbekas badan dia dengan urat-urat daripada pelepah tamak tersebut. Sahabat datang, Ibnu Mas'ud datang cuci belakang Nabi daripada pasir-pasir. Sahabat berkata, ya Rasulullah, boleh tak kami para sahabat buat tilam yang lebih empuk, tikar yang lebih tinggi untuk kami berikan kepada kamu tidur lebih selesa? Takkanlah kekasih Allah Subhanahu wa taala, takkanlah ketua negara Islam Madinah boleh duduk dekat tempat macam ni. Biarlah kami bagi tempat yang selesa. Nabi kata, tak payah. Nabi kata, mali walid dunia, sesungguhnya aku dengan dunia ni umpama seorang perantau di jalanan, berhenti sekejap saja. Zalla tahta syajaratin sabaraha, aku duduk sekejap saja dekat dunia ini, kemudian aku akan pergi. Dan aku takkan nak hidup lama-lama bermewah-mewah dekat dunia ini semata-mata. Dan aku cari ke akhirat. Kekayaan laisa dunia, laisa al-ghina an kathratil arad, kata Nabi. Bukanlah kekayaan itu dengan mengumpulkan harta yang banyak. Walakin al-ghina, ghina nafs, kekayaan sebenarnya adalah kekayaan jiwa yang ada kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada emosi Nabi tadi. Emosi Nabi berada dalam keadaan down, Nabi gelisah, Nabi tidak didatangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada Nabi, Allah datangkan kepada Nabi surah, Allah minta Jibril turun, dan Allah sebut kepada Nabi, waktuha, demi waktu duha. Saya melihat tafsiran yang amat menarik daripada Dr. Syamil Abdul Rahman, antara seorang panel IQ, panelis tafsir di IQ, yang mentafsirkan ayat ini dengan makna demi waktu duha. Nabi berada dalam keadaan yang down, Nabi berada dalam keadaan gelisah, Nabi tak didatangi wahyu, Nabi berada dalam kegelapan masalah. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan Jibril. Allah kata kepada Nabi kita, Muhammad, demi waktu duha yang terang benderang dan demi waktu malam yang telah pergi, sekarang ini Allah turunkan kepada kamu wahyu. Dulu kamu hidup dalam kegelapan, kamu hidup dalam kegelisahan, kamu down. Hari ini waktu duha datang, hilang segala-gala masalah kamu. Sahabat-sahabat sekalian, kita banyak masalah sekalipun, tiba-tiba bila Allah datangkan kesenangan, kita lupa dah semua kesusahan kita yang lalu. Bila Allah datangkan kesenangan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ayat ketiga adalah tema kepada surah Duha ini. Allah menyatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah tinggalkan kamu wahai Muhammad. Allah tidak pernah abaikan kamu. Allah tidak pernah biarkan kamu merempat merintih begitu saja Muhammad. Muhammad, Allah kata, bukankah dulu kamu semasa anak yatim Allah jaga, Allah bantu kamu hidup, dipelihara oleh datuk, dipelihara oleh bapa, saudara. Allah tak jadikan Nabi gelandangan. Itu ketika Nabi belum dilantik menjadi Rasul, belum diangkat menjadi manusia istimewa pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Allah jaga. Adakah setelah Nabi dipilih menjadi Rasul, Allah akan tinggalkan Nabi? Allah akan biarkan Nabi? Tak mungkin, sahabat-sahabat sekalian. Dan ayat ini bukan hanya turun kepada Nabi kita, ayat ini untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut kepada kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Banyak masalah yang kita ada sekalipun, sahabat-sahabat sekalian, Allah minta kita bersabar. Allah minta kita ingat, rindu kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebut surah ini surah orang depresi, surah yang membawa orang yang kemurungan jadi ceria semula. Sebab orang yang depresi ini, orang yang kemurungan ini, orang yang ada masalah, dia akan jadi trauma, dia akan jadi murung.
Sebab dia hanya ingat kepada diri dia saja. Apa akan jadi dengan aku, apa akan jadi dengan family aku, dia akan ingat hanya kepada diri. Tapi surah ini Allah ajar kepada kita untuk lawan depresi, jangan ingat kepada diri kita, tapi ingat kepada orang lain. Yang mana Allah sebut di hujung nanti, Allah kata ammal yatim fala taqhar. Ada orang lebih susah lagi, anak yatim, tak ada ibu bapa. Kita alhamdulillah ada keluarga. Wa masaila, kita ada duit tetapi ada pengemis yang lebih memerlukan. Kita hanya ingat masalah kita, masalah orang lain banyak lagi. Kita ni Allah jaga, Allah berikan keistimewaan cukup banyak kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Satu terjemahan ataupun satu tafsiran. Sesungguhnya akhirat lebih baik daripada apa yang berada dekat dunia ini. Allah beri kepada kita dunia ni, sahabat-sahabat sekalian, bukan bermakna kita ni baik. Ada orang yang bukan Islam pun Allah beri kekayaan lebih banyak daripada kita. Tetapi kalau kita lihat kepada metodologi berfikir orang-orang yang kaya, metodologi berfikir orang-orang yang berstatus, ada dalam surah Al-Kahfi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan ke kita tentang ashabul jannatain, orang yang memiliki dua kebun. Mereka berfikir Allah Subhanahu wa taala dah pilih aku jadi wakil rakyat, Allah dah pilih aku jadi YB, Allah pilih aku jadi mulia, Allah beri aku harta yang banyak di dunia. Takkanlah di hari akhirat Allah nak hina aku? Allah pilih dia dekat dunia ni dalam ramai-ramai manusia, aku Allah muliakan. Takkanlah hari akhirat nanti aku jadi hina, aku akan dimasukkan dalam neraka? Allah kata tidak. Bukan semestinya harta tanda kita akan berjaya bahagia di hari akhirat nanti. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Allah kata, wahai Muhammad, Allah tak tinggalkan kamu, Allah beri ujian kepada kamu, tetapi hari akhirat nanti balasannya cukup besar, cukup banyak kepada kamu. Yang kedua, tafsiran ulama menyebut bahawa sesungguhnya Muhammad, hari ini kamu akan rasa susah, kamu diuji, kamu ditindas bersama dengan rakan-rakan sahabat Nabi. Tetapi nanti Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan kepada Nabi gambaran Nabi memenangi, apa dipanggil, Nabi membawa Islam untuk menang, dan Nabi membuka kota-kota baru, satu demi satu jatuh ke tangan Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataan syukur, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua yang Nabi nak, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam redha, Nabi puas hati, Nabi gembira dan Nabi suka. Hari ini Nabi, kamu akan diuji. Dan ujian ini kalau kamu redha, kamu sabar, Allah akan berkati kehidupan kamu. Dan Allah akan berikan kejayaan kepada Nabi lebih lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan perkataan wala sawfa, la yang ada pada ayat ini adalah lam taukid, confirm, pasti Allah akan beri nikmat, Allah akan beri kejayaan kepada orang yang beriman kepada Allah. Dan saufa bermakna mungkin ia tak datang terus menerus. Saufa bermakna akan, dia menunjukkan waktu yang jauh. Mungkin tidak di dunia, mungkin berlaku di hari akhirat nanti, tapi ia confirm akan berlaku kepada kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi didatangi oleh Jibril membawakan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kata, wahai Muhammad, Allah bawakan penerangan ini, ayat ini kepada kamu. Allah akan penuhi segala permintaan Nabi, hingga Nabi suka, hingga Nabi puas hati, hingga Nabi redha. Patutnya apa emosi Nabi, perasaan Nabi ketika menerima ayat ini? Nabi akan gembira, Nabi akan ketawa, Nabi akan seronok, sebab semua permintaan Nabi akan Nabi terima. Tetapi Nabi kita berbeza. Bila Allah janjikan apa yang Nabi nak, Nabi akan dapat.
Tapi Nabi kita masih lagi bersedih dan menangis. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kenapa kamu masih bersedih? Sedangkan Allah nak tunaikan, makbulkan apa saja doa kamu. Nabi SAW menyatakan kepada Jibril, sesungguhnya aku tidak akan redha dan aku tidak akan puas hati selagi mana semua umat aku, umat Nabi Muhammad ni tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebut ummati, ummati fabaka. Nabi menyebut umatku, umatku. Nabi menangis, sahabat-sahabat sekalian. Nabi puas hati hanya kalau kita semua boleh masuk syurga ramai-ramai bersama dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril datang terus menuju kepada Allah dan Allah menjawab, idhab ila Muhammad faqul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka. Allah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika, kami akan jadikan kamu berpuas hati, redha dengan semua umatmu yang masuk dalam syurga, dan kami tidak akan mengkhianati kamu dan mengabaikan kamu. Tapi ramai antara kita yang masih lagi tak percaya kepada Nabi, ramai lagi yang belum Islam. Bukankah Nabi minta semua masuk syurga? Kan Nabi ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata semua orang boleh masuk syurga kecuali orang yang tak mahu masuk syurga, tak mahu ikut Islam, tak mahu mengamalkan Islam, tak mahu mengucap syahadat dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini sahabat-sahabat sekalian, ayat yang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebut Allah tidak pernah mengabaikan kamu, Allah tidak pernah tinggalkan kamu. Dan macam kalau saya sebut kepada tuan-tuan semua, Allah sayang kepada kita, Allah sayang dan Allah minta kepada kita jangan rasa lemah semangat. Allah minta kepada kita terus beribadat kepada Allah, terus minta kepada Allah, terus dekat kepada Allah. Kita percaya atau tidak? Sama macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Allah kata Allah tak pernah tinggalkan kamu, tapi Allah bagi banyak ujian kepada Nabi. Allah dah putuskan wahyu daripada Nabi selama 40 hari. Betulkah Allah tak pernah tinggalkan Nabi? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita, jawapan yang saya sebutkan tadi, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu dulu anak yatim, tidak berayah, tidak beribu, mati awal. Tetapi Allah tidak pernah biarkan Nabi menjadi anak gelandangan, tidak ada orang tua, tidak ada waris yang menjaga. Nabi dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib, dijaga oleh Abu Talib, dan Nabi dijaga oleh seorang ibu yang menggantikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Seorang wanita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia ibu. Tidak ada orang lain kecuali wanita ini, dan dia Aminah yang dipanggil sebagai ibu. Nama dia Ummu Aiman, sahabat-sahabat sekalian. Ummu Aiman kahwin dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Yang ni pun Nabi sayang, yang ni pun Nabi sayang. Bayangkan anak yang lahir daripada Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman pastinya akan menjadi anak kesayangan